Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hopefully you all semua dalam keadaan sihat walafiat, tenang fikiran, dapat banyak rahmat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hari ini ada sikit masa, so I just want to share tentang dua perkara. Yang pertama tentang iktilat. Iktilat, ramai orang yang tahu apa tu iktilat. Cuma kefahaman iktilat masih ada orang yang tidak berapa faham apa tu iktilat. Iktilat sebenarnya bukan hanya berdua-duaan antara lawan jenis, bukan hanya berdua-duaan, tapi walaupun kadang-kala dengan pihak ketiga akan menjadi maksiat juga. So iktilat tu sebenarnya perbuatan maksiat yang boleh memberi ruang atau membuka pintu untuk syaitan masuk jadi orang yang ketiga ataupun pihak yang ketiga ataupun lebih tepat makhluk yang ketiga untuk merosakkan kita. Jadi iktilat ni ada orang fikir iktilat kalau berdua-duaan antara lawan jenis. Sebenarnya iktilat ada tu kefahamannya lebih luas. Salah satu contoh bila kita chatting dengan lawan jenis melalui inbox. Okey, itu pun termasuk perbuatan iktilat kerana kita boleh chatting tapi apa yang perlu aja. Seperti nak tahu sesuatu, nak tanyakan sesuatu atau jual beli. Selain daripada itu, kalau perbualan biasa itu adalah perbuatan iktilat kerana tidak ada pihak yang lain tahu perbualan antara kita dengan lawan jenis. Dan ada juga kadang-kadang yang pernah terjadi di beberapa negara seperti mereka pacaran berdua-duaan dan mereka membawa adik mereka. So for them ada orang ketiga tidak akan terjadi maksiat. Tapi orang ketiga ni kita mesti tahu antara adik kita ataupun teman kita yang sama-sama dengan kita. Orang yang ketiga ni harus yang ada kuasa untuk ataupun yang mampu menahan atau menghindarkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Because kalau kita bawa adik kita sebagai contoh, kita dekat dengan pacar kita, suddenly nak berpegang tangan, tapi adik kita tak boleh menahan atau menghindarkan kerana kita take control of our younger siblings. Kita kata like jangan bilang mak or something like that. Ataupun kita bawa teman kita, orang yang ketiga, dan orang ni pun fikir macam okay, kau just understand kita pacaran, so it's okay untuk pegang tangan ataupun buat perkara-perkara maksiat. Jadi tidak semestinya kita ada orang yang pihak ketiga itu kita selamat. So kita harus tahu orang yang ketiga tu haruslah orang yang boleh menahan dan menghindarkan kita serta mengingatkan kita atas perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan maksiat. Jadi iktilat yang kita maksudkan bukan hanya berdua-duaan di tempat yang sunyi, termasuk kalau kita memandu dengan pacar kita di dalam mobil dua orang, itu pun termasuk perbuatan iktilat. Chatting inbox antara lawan jenis itu pun termasuk dalam iktilat dan banyak lagi. So apa-apa yang berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak tahu orang, tak ada pihak ketiga yang hadir, itu semua termasuk iktilat. Termasuklah jika kita jumpa pacar kita di kafe, tempat yang ramai orang, di kafe, kita duduk di satu meja dan meja lain ada ramai orang, itu pun boleh termasuk kategori iktilat kerana perbualan kita berdua ni tidak didengari oleh grup-grup atau meja-meja yang lain, orang tamu-tamu di kafe itu. Jadi boleh jadi dua orang lawan jenis, dua pasangan ni duduk berbual tentang maksiat dan mereka semua tidak tahu. So itulah perkara-perkara iktilat yang kita harus hindari dan harus berjaga-jaga. Because syaitan ni very smart. Dia kata okay, kita duduk dua-dua
kita boleh discuss pasal agama. Pada mulanya dia kata nasihat pasal agama. So kita mulalah beri nasihat, konon-kononnya kita ni pandai, dan bila lawan jenis kita start curhat, kita pun start makin menggunakan perasaan dan seterusnya. So we have to know about ikhtilat. Secondly, I nak share tentang fikiran negatif, apa yang kita fikir negatif. Kenapa dalam Islam tidak digalakkan atau tidak dibenarkan berfikiran negatif? Kerana bila kita fikir negatif, fikiran negatif ni adalah sebenarnya apa yang kita fikir ni adalah suatu doa, bukan apa yang kita lafazkan juga. So sama juga seperti pemikiran kita, bagaimana kita fikir terhadap Allah, apa yang kita fikir, adakah Allah mendengar doaku, adakah Allah mengkabulkan doaku, adakah Allah mengampuni aku. Jadi itu pun sebenarnya apa di fikiran kita itu adalah satu doa. Bila kita ada was-was, kita berfikiran gitu, itulah yang Allah akan beri pada kita. Jadi sama juga bila kita berfikiran buruk tentang diri kita atau tentang orang. Ini I kasih lagi satu contoh. Suami dia berfikiran, oh mungkin isteri aku dah berubah gini, mungkin dia tak sayang aku, mungkin dia dah tak hiraukan aku. Jadi kita berfikir gitu. Ada yang berfikir mungkin suami aku satu hari dia akan tinggalkan aku, mungkin dia ada perempuan lain. Jadi bila kita berfikiran gitu, itu adalah satu doa. Jadi bila ianya terjadi, kita biasanya kata sudah aku duga. So, akhirnya terjadi juga. Sebenarnya bukan kita duga, itu apa yang kita minta sebenarnya. Apa yang kita duga tu kita minta, dan Allah akan jadikan sebagai satu ujian untuk kita. Jadi itulah sebenarnya Rasulullah SAW selalu berpesan, berilah alasan 1001 alasan yang baik dan berfikir baik tentang orang lain. Jangan kita judge atau menilai seseorang tu dengan apa yang dia lakukan, dan juga terhadap diri kita bila kita buat sesuatu pekerjaan. Janganlah kita fikir, oh aku tak boleh buat sekarang, mungkin ini bukan rezeki aku, mungkin aku cita-cita aku tak tercapai. Jadi bila kita fikir ini negatif, macam oh mungkin ini bukan rezeki aku, terlalu rumit. Sebenarnya yang rumit tu ujian. Jadi bila kita fikir negatif macam gitu, kita katakan mungkin ini bukan rezeki aku, itu adalah doa, dan itu akan terjadi pada kita. Jadi kita tak boleh salahkan Allah. Bila kita fikir balik, kita selalu berdoa, minta pada Allah tambahkan rezeki, bukakan segala pintu rezeki, mudahkan segala urusan, mungkin jadikan aku orang kaya, agar aku dapat selesaikan hutang-hutang aku dan sebagainya. Tapi setiap rezeki yang datang pada kita tu, kita jadi ragu-ragu. Allah beri kita jalan, kita tu fikir, oh mungkin bukan ini, terlalu susah, dia tak percaya, dia tolak, kita tolak rezeki yang Allah sampaikan pada kita. Akhirnya kita salahkan diri kita sendiri bila orang lain berjaya. Jadi fikiran negatif ni yang sebenarnya rosakkan diri kita. Seperti apa yang I pernah post dalam I punya Facebook beberapa hari lalu, besi tu tidak ada apa-apa yang boleh merosakkan besi melainkan karatnya sendiri. Bila besi tu dah karat, baru dia boleh merosakkan besi tu. Sama juga dengan kita, jika hati dan fikiran kita rosak, maka seluruh tubuh kita, seluruh pekerjaan kita akan menjadi rosak. So yang merosakkan diri kita sebenarnya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh menyakiti kita, boleh memberi kita a lot of negative, tapi pucuk dan pangkal diri kita sendiri. Bagaimana kita take control of ourselves. Sama juga dengan syaitan. Syaitan hanya boleh menghasut dan memberi saran apa yang harus kita lakukan, dan kitalah in control of our diri kita sendiri. So I guess that's all for today. InsyaAllah if I have time I will make video again. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.